Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kita menyambung pembelajaran kita dan pada tajuk adab. Sini adab ataupun akhlak. Akhlak tu bahasa Arab. Adab pun bahasa Arab juga, semuanya bahasa Arab. Ya, yang bermaksud iaitu perangai kalau dalam bahasa Melayu. Okey. Kita lihatlah sini tajuk kita adab keramaian. Sebelum tu kita baca doa lah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita baca Adab dalam majlis keramaian. Yang pertama, memberi salam dan berjabat tangan. Sekarang tak boleh Covid Dua, memakai pakaian sopan dan menutup aurat. Berbual perkara yang berfaedah dengan suara yang perlahan. Berkenalan dengan hadirin dalam majlis. Memberi tempat duduk kepada orang yang baru sampai. Menjaga pandangan. Kemudian duduk dengan tertib sopan. Mendoakan keberkatan kepada orang yang memberi jamuan. Ini dia punya adab keseluruhan semua majlis tu Keramaian di sini, kalau ini bahasa barulah. Ramai ni ramailah, meramai-ramaikan orang. Kalau bahasa lama tu iaitu kenduri Kenduri pula sekarang dah masuk dalam alaf baru, tahun baru, dia buat istilah yang tak senonoh pula. Padahal kenduri itu bahasa Sanskrit yang bermaksud makan-makan sebenarnya. Bukan bahasa Melayu juga. Beri salam, Assalamualaikum. Tangan pun pegang tangan dia Salam pun ada cara, bukan lembik itu. Lembik iaitu jangan digenggam terlalu kuat, jangan terlalu perlahan. Genggam supaya menunjukkan awak ada di situ. Kalau awak tak genggam, maknanya tak ada benda. Pakaian yang sopan, yang kemas, berbual yang berfaedah. Cakap tu tenang, jangan suara meninggi pula Kemudian kita jangan berbual dengan orang yang kita kenal. Kita berbual dengan orang-orang yang kita tak kenal. Cari, Assalamualaikum, apa khabar? Apa cerita? Awak daripada mana? Oh, saya daripada Terengganu. Buat apa ke sini? Oh, saya jual budu. Oh, jual budu. Contohnya gitulah. Kemudian apabila kita tengok ada orang sampai pun, sila duduk. Duduk lah. Jangan kita buat tak faham, duduk, buat tak kisah je gitu Kemudian mata tu jaga, jangan tengok atas bawah, atas bawah, atas bawah. Lampu dia ada 8. Wah, gitu jangan Tu maknanya kita seolah-olah kita apa ni, macam nak mencari, nak mencuri gitu. Kemudian duduk dengan tenang. Kemudian berdoa untuk keberkatan. Keberkatan ni iaitu kelebihan, supaya tuan rumah pun dapat kelebihan, orang yang datang pun dapat kelebihan. Kemudian adab makan, membaca basmalah dan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan tu. Makan sebelum terlalu lapar. Jadi kita nak makan ni pun tunggu tuan rumah makan. Bila tuan rumah makan, dia kata silalah makan, baru makan. Jangan telan dulu. Datang-datang terus telan, itu tidak beradab namanya Tunggu tuan rumah memberi keizinan. Makan sebelum terlalu lapar. Ini inilah berhenti makan sebelum kenyang. Ini kita kunyah betul-betul 30 kali. Jangan nak laju je. Apabila kita kunyah makanan dengan 30 kali kunyah, maknanya yang pertama, kita adalah orang yang sihat dan kita betul orang yang merasai makanan, dan muka kita pun awet muda. Kunyah perlahan-lahan, baru kita tahu masakan dia sedap tak sedap. Kalau kunyah telan itu, kita makan yang luar saja, yang dalam kita tak tahu rasa dia macam mana. Yang seterusnya iaitu adab ketika makan, mengambil makanan yang dekat dahulu, yang hampir ni, payara ni, tertinggal ya ni, terlebih dahulu. Jangan pergi jauh sebab sana ada es krim terus pergi lompat ke es krim. Jangan, ambil yang dekat-dekat dulu. Bila semua dah suap, baru kita rasa nak makan yang agak-agak jauh. Bang, silakan tolong ambilkan tu. Macam gitu. Jangan kita gelojoh. Kemudian tidak gopoh atau gelojoh. Seperti saya sebut tadi, menyuap makanan dengan sopan, dengan tangan Sudu pun boleh sebenarnya yang lebih sunnah pakai tangan. Sudu pun boleh. Tenang-tenang suap sikit-sikit. Okey. Jika makan ramai-ramai, utamakan orang yang lebih tua dahulu. Okey, kalau nak cedok makanan pun, kita cedokkan makanan orang lain. Kemudian dah selesai semua cedok, baru kita cedok diri kita sendiri. Jangan kita cedok diri kita sendiri dahulu, baru kita nak cedok orang lain. Tak kena tu. Adab minum di majlis keramaian. Tuang air minuman dengan berhati-hati. Tuangkan air orang dahulu. Yang kita punya kita biarkan dahulu kalau kita nak tuang. Kalau kita tak nak tuang, kita tuang air kita je lah. Sekarang kan banyak layan diri. Tidak minum air terlalu panas. Ini buka seperti tadilah. Jangan makan terlalu lapar. Jangan tidak makan.
Kemudian membaca basmalah dan doa. Apa doa makan? Allahumma barik lana fima razaqtana qina azabannar. Baca tu biar berbunyi sikit supaya orang lain dengar dan orang lain pun membaca sama-sama. Sebab kadang-kadang orang bab makan ni lupa nak berdoa. Memegang cawan atau gelas dengan tangan kanan, kemudian minum dengan duduk, tidak bercakap-cakap ketika minum. Sebenarnya kalau nak makan ni terlebih dahulu kita makan saja dah tenang 15 minit baru minum. Jangan makan minum. Itu maknanya orang itu tidak beradab sebenarnya. Dalam Islam pun itu. Kalau nak minum tu, minum dulu. Dah minum, relax dulu. Okey, dah relax 15 minit, baru kita makan. Okey, itu dari segi kesihatan lah. Macam ni pun dari segi kesihatan. Panas sangat, jangan minum. Terlalu lapar, jangan tak makan. Itu. Dari segi adabnya tadi, iaitu tuangkan minuman air orang, pegang tangan kanan. Okey, seterusnya. Ketika berkenduri ni, keramaian ni. Larangan semasa keramaian. Jangan mencelah percakapan orang lain. Orang tengah berbual berdua, jangan kita menyampuk. Melainkan orang itu kita kenal betul-betul. Jangan mencela orang lain. Mencela ni menghina. Jangan berbisik-bisik. Ingat, kalau kita berdua, berbisik-bisik tidak mengapa berdua. Bertiga saja hukum berbisik-bisik adalah haram. Bertiga 3, 4, 5, 6. Sebabnya hukum berbisik-bisik ni ada bab hukum berbisik-bisik. Bila lebih daripada 2 orang, orang itu berbisik, maka hukum berbisik itu adalah haram. Kerana dikhawatiri mengata orang yang kita kenali. Okey. Janganlah buka aib orang, cerita pasal kebaikan orang je. Sebab kita ni kalau kita tutup aib orang lain, orang akan tutup aib kita. Kita ni pun tidak sempurna sebenarnya. Kita ni nampak hebat sebab orang tutup, Allah Ta'ala tutup kita punya aib. Kalau Allah Ta'ala nak buka, orang pun cerita, habis kita. Jangan duduk tengah-tengah pintu kerana mengganggu. Berdiri kat pintu, duduk kat pintu, mengganggu orang nak lalu lalang. Orang pun nak masuk segan, ada duduk kat tengah pintu gitu. Pula tu jangan duduk kat bilik je. Tu lagi lah tak senonoh. Dah buat keramaian, duduk kat bilik. Asal tak campur orang, malu benda. Kena keluar. Apakah hikmahnya apabila melakukan keramaian ini dan kita buat secara beradab, maka kita dapat mengeratkan, patutnya mengerat ni ada ya, mengeratkan silaturahim. Ini bahasa Arab ya. Mendapat keberkatan, kelebihan keberkatan ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan akhlak Islam dalam segala aspek. Kita ni orang Islam ni ada tiga ciri utama: akidah, kepercayaan, ibadah iaitu amalan kita, akhlak ni iaitu kelahiran kita kepada orang lain. Tunjukkan akhlak yang baik. Okey, walaupun kita ni dalam keadaan tidak baik, kita tunjukkan dalam yang baik. Kemudian makanan dapat dihadam dengan baik dan badan pun sihat. Ini sebabnya kita makan pelan-pelan kan, bukan laju-laju. Gelojoh ni adalah perangai syaitan. Kemudian seterusnya, faedah beradab semasa makan dan minum, dihormati dan dicontohi. Sebenarnya kita makan ni orang tengok je, makan bersepah je tu. Minum pun meleleh air kat baju. Orang tengok je. Ini selekeh orang ni gitu. Memupuk perasaan mahabbah, kasih sayang sayang ni sebab apa? Kita ada perbualan. Bila orang berbual, orang pun suka dengan kita sebenarnya. Melatih diri bersabar dan bertoleransi. Kita kata sila duduk. Tu maknanya kita bersabar dan bertoleransi, bukan kita suka hati kita je. Berdisiplin, cepat kenyang dan berkat, disenangi rakan dan orang ramai. Okey, pelajar-pelajar sekian, itu saja untuk hari ini, iaitu dua muka surat ya. Okey, dah habis. Tak ada. Dua muka surat iaitu adab keramaian. Ini pun sebenarnya pelajaran ini mengulang. Nanti insya-Allah saya akan bagi lagi sedikit-sedikit latihan yang mana 25 markah itu diambil. Saya nak ambil kehadiran bila buat GM, sebenarnya ada markah tu di situ. GM Google Meet tak dapat nak buat sebab ada yang internet lembab lah. Ada yang internet terlalu laju lah. Itu tak dapat nak ambil. Sebenarnya dalam prasyarat di situ memang dia suruh gunakan Google Meet dan tengok siapa yang ada. Okey, ini markah ni, ini markah untuk seorang-seorang. Kalau 8 orang yang datang, 8 orang tu lah dapat 25 markah. Kemudiannya selebihnya 75 markah tu adalah markah daripada markah soal jawab. Yang tak ambil kisah langsung, saya tak boleh kata apalah. Buat tak faham aja. Daripada awal PKP, dia ingat PKP ni cuti. Sebenarnya bukan PKP ni, bukan cuti, larangan bergerak, itu saja.
larangan bergerak, larangan berkumpul. Belajar, belajar tetap belajar. Tapi salah faham PKP ni cuti. Jadi cikgu-cikgu pun cuti, pelajar-pelajar pun cuti jalan-jalan. Tak, bukan. Sebenarnya kita dilarang bergerak. Belajar tetap belajar. Oleh itu pelajar-pelajar sekian, saya akan bagi kerja nanti. Saya akan tengok balik semula apa dia aktiviti yang perlu kita buat. Dan untuk itu nanti jawablah soalan tu dan saya akan berikan markah. Kalau dapat bagus tu sebabnya orang itu dia selalu fokus dengan pembelajaran. Kalau contohnya tiba-tiba dapat keputusan tak baik, maknanya adalah tu tak buat kerja, tak pernah masuk Google Meet, tak pernah hantar kerja, hantar pun sekali je. Selama 6 bulan kita tak berjumpa, 6 bulan tu tak pernah hantar langsung ataupun sekali je. Itu pun lepas dibising dengan cikgu. Sebenarnya kalau adab belajar ni, cikgu tak payah bising kat murid. Murid yang bersiap sedia untuk belajar. Sebab siapa yang mencari ilmu, cikgu ke pelajar? Jawapannya pelajar. Jadi pelajarlah yang kena bersungguh-sungguh. Oleh itu pelajar-pelajar sekalian, semoga bermanfaat dan jangan malas-malas, rajin-rajin. Sekolah pun nak naik lagi 2 minggu ni. Siap sedia, sediakan pakaian, cari beg awak kat mana awak buang. Baju awak tu basuh elok-elok, setrika elok-elok, kasut pun basuh elok-elok. Sekarang kasut hitam dah senang. Bersedia untuk sekolah dan bersedia untuk UPKK. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.